yang khusyuk, amalan yang salih, doa yang diperkenankan olehmu, dan taubat nasuha. Allahumma rzuqna quluban salimah nahya biha wa namutu alaiha wa na'tika biha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon daripadamu hati-hati yang sejahtera, yang kami hidup dengannya, mati di atasnya, dan bertemu dengannya pada hari yang tidak berguna sebarang harta dan anak pinak, melainkan sesiapa yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mula-mula sekali marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi dan sebesar-besar kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Antaranya adalah nikmat masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita sudah mati, tidak ada lagi peluang untuk kita beramal ibadat. Tidak ada lagi peluang untuk kita datang ke masjid. Tidak ada lagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan segala penyesalan kita, tangisan kita, raungan kita tidak akan dilayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana masa beramal adalah masa hidup, bukan masa kita mati. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seseorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya melainkan daripada 3 sumber. Daripada sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaat dengannya pada syarak, atau anak yang soleh yang berdoa kepadanya. Jadi Nabi beritahu bila mati saja putus segala amalan. Putus segala amalan, sama ada amalan baik atau amalan jahat, tetapi masih ada amalan baik yang berterusan, iaitulah melalui 3 sumber. Dalam hadis ni sebut 3, dalam hadis lain ada lagi tambahan-tambahan lain lah. Kita dari ambil satu hadis sahaja, tapi dalam hadis ni 3 sumber yang Nabi sebut, iaitulah sedekah jariyah. Jariyah maknanya yang berterusan pahalanya. Sedekah yang berterusan pahala kerana barang yang disedekahkan masih kekal. Sebab itulah kalau kita cerdik dalam cari pahala ni, kita buat sedekah jariyah, katakan beberapa ringgit dan sebagainya, 1 unit harga RM10, itu semua sedekah jariyah. Termasuk kita belikan Quran untuk masjid. Misalnya contohnya bulan Ramadan dah dekat ni, orang nak tadarus, kita beli Quran, kita wakafkan untuk masjid, itu adalah sedekah jariyah. Ya, maka sedekah jariyah akan menyampaikan pahala yang berterusan selama mana sedekah itu masih wujud, sampai pahalanya kepada orang yang menyedekahkannya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat pada hukum syarak. Ilmu-ilmu yang halal pada hukum syarak, terutamanya ilmu-ilmu agama. Orang mengajar mengaji, orang mengajar semayang, orang ajar benda-benda yang baik, maka pahala akan sampai kepadanya. Pahala ilmu itu yang diamalkan oleh murid-muridnya, yang diteruskan oleh murid-muridnya, akan sampai pahala kepada si mati. Yang ketiga, anak yang soleh. Kalau tidak ada anak yang soleh, malanglah kita. Ya, cuma kita ramai orang diambil berat pasal dunia sahaja. Anak yang bekerja, bekerjaya yang bagus, ya, anak yang berkereta besar, anak yang berumah besar, tetapi tidak ramai yang ambil berat pasal kesalehan anak. Anak kereta besar tak semayang pun tak apa. Anak perempuan kerja besar tak tutup aurat pun tak apa. Ini adalah mentaliti orang kita.
kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah, dia tak pandang kepada harta. Anak miskin pun tak kisah, asalkan iman dan amalnya bagus. Ya, tetapi yang berlaku adalah manusia menghina anak yang miskin dan dia mengagung-agungkan anaknya yang kaya, sehinggalah dimalukan anak yang miskin walaupun anak itu soleh. Bukan malah kerja tapi tak ada rezeki. Dia tak cerdik belajar tapi amalannya soleh, imannya bagus, mak bapak tak hargai. Selalu diperli anak yang macam ni. Kau ni langsung tak berguna. Tengok abang kau tu, kereta besar, pangkat besar, dapat beri duit ke mak setiap bulan RM1,000. Kau apa yang dapat beri? RM10, mak tak pandang lah. Itu adalah mak bapak yang tak pandai memandang siapakah anak yang akan beri faedah kepadanya hari kiamat. Sesungguhnya anak yang saleh, itulah harta kita yang sebenar, itulah saham kita yang sebenar. Nak anak yang soleh, didik ikut salurannya. Nak anak yang soleh, didik ikut salurannya. Hantar anak ke sekolah agama, sambung ke kolej agama, sampai ke universiti agama, itu baru jadi anak soleh. Tapi kalau kita hantar anak sekolah biasa, kemudian kita biarkan anak kita buat apa yang dia nak, ambil bidang apa yang dia nak, saya bimbang anak kita tak soleh. Kerana pendidikan mencorok seseorang. Ya, mencorok seseorang. Betul lagi kalau anak kita belajar dan berdoa kepada Allah dengan doa yang selalu diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Apabila sudah datang bulan Rajab dan bulan Sya'ban, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, saya nak betulkan sikit dari segi bahasa Arab, sebab saya pernah tengok seorang ustaz, bukan orang biasa ni, ustaz, dan ustaz orang akan ikut. Dia baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Sengaja dia baca berbaris macam tu, berkali-kali dia ulang. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Ini salah satu tempat, iaitulah Sya'banin, salah. Dia kena baris atas, wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sya'bana bagi atas. Dalam ilmu nahwu, ya, Sya'bana dipanggil isim mamnu' min as-sarfi kerana ia adalah alamun mazidun fihi alifun wa nun, nama khas yang ditambahkan alif dan nun di belakang. Mana-mana nama khas, iaitulah alam, mana-mana alam nama khas yang ditambahkan alif dan nun belakang, maka bukan alif nun musanna, ya, alif nun tambahan, mufrad tapi ada alif nun belakang yang ditambah, bukan original, maka dipanggil mamnu' min as-sarfi. Contohnya Uthman, itu Uthmanu, tak ada tanwin, bukan Uthmanun, salah, Uthmanu. Ayahnya nama Affanu, Sulaimanu, Salmanu, bilanglah apa saja. Jadi perkataan-perkataan macam ni tak ada tanwin. Bila tak ada tanwin, masa majrur, dia majrur dengan baris atas tanpa tanwin. Dia tak macam biasa Rajabin itu Muhammadin, Zaidin. Tapi kalau Salman, Salmana, Ramadana, Sya'bana, itu caranya. Jadi bacaan yang betul adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah ke bulan Ramadan. Ini doa yang penuh dengan makrifat, doa yang penuh dengan tauhid. Orang yang berdoa macam ni telah Nabi ajar kepada kita supaya ingat bahawa keberkatan datang daripada Allah. Bulan yang berkat, tapi kalau kita Tuhan tak beri berkat, tak berguna langsung. Jadi minta Tuhan beri keberkatan kepada kita pada bulan yang berkat, bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
Dan yang kedua, menyedari bahawa ajal di tangan Allah. Ya, ajal di tangan Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah menentukan ajal sampai sebelum Ramadan, kita tak akan sempat dengan bulan Ramadan. Jadi Nabi minta supaya disempatkan bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita patutlah berdoa doa ini pada setiap hari bulan Rajab dan bulan Syaban, supaya kita dapat Ramadan Al-Mubarak. Seterusnya muslimin muslimat rahimakumullah, pada pagi ini kita akan sambung lagi pelajaran kita tentang Ismullahil Azamu, nama Allah, nama yang teragung bagi Allah Ta'ala, iaitulah muka surat 40. Dalil yang keempat, katanya daripada Sa'd. Orang Melayu dia tak reti nak sebut Sa'd. Ya, orang Melayu tak ada bacaan yang macam tu. Ya, dua huruf yang mati belakang tak ada dalam bahasa Melayu. Itu hakikat bahasa Melayu, panggil sifat bahasa Melayu, ciri bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia mesti belakang, mesti tengah-tengah ada baris, ataupun dipanggil ada vokal tengah. Kalau yang Arab asalnya dua-dua mati, mereka hidupkan. Contohnya perkataan sabar. Sabar itu asal Arabnya sabr. Kalau kita bertilah sabr, bermati ruah mati. Jadi orang Melayu tak disebut, jadi dia kata sabar. Ya, begitu juga perkataan saat ini. Sebenarnya sebutan asalnya Sa'd. Sa'dun, ya, ain mati. Sa'd. Ya, jadi nak sebut macam tu payah, kecuali orang belajar bahasa Arab, maka dimudahkan dia Sa'ad. Cuma kena ingat molek lah. Daripada Sa'ad, itulah Sa'd bin Malik. Tambah kata radhiyallahu anhu, ya. Tambah. Ini semua ni kerja yang tak hati-hati dalam penterjemahan. Ya, tambahkan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis macam ni orang panggil hadis kelas pertama, iaitulah yang didengar, yang dengar sendiri. Hadis ni banyak jenis muslimin muslimat. Ya, periwayatan hadis dia banyak tahap, tapi yang paling tinggi adalah dengar sendiri. Ya, yang cerita tu saya dengar sendiri. Itu yang paling kuat sekali. Ya, berbanding misalnya, ya, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin dia tak dengar sendiri, dia dengar daripada orang lain. Tak berdosa, cuma tarahnya kurang sikit. Ya, ini sahabat ni dengar sendiri. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu mahu aku tunjukkan apakah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung? Nabi tanya sahabat. Cuma saya tak pasti dengan bahasa Melayu ni, tak tahu. Nabi kata kamu ni Sa'ad ke ataupun ramai-ramai, wallahu a'lam. Tapi kalau kata ada teks Arab, saya tak ada teks Arab. Saya pergi kedai cari buku Arab tak jumpa. Tak ada lagi buat masa ni. Kita Arab untuk buku ni. Jadi saya susah sikitlah nak pastikan kesahihannya. Jadi kamu di sini tak pasti. Sama ada Nabi cakap dengan Sa'ad seorang ataupun ramai sahabat. Berdua-dua tu berkemungkinan. Ya. Dan Nabi suka sangat guna ayat macam ni. Kalau kita baca hadis, ya, baca Quran pun sama. Quran suka cara tanya dulu baru beritahu. Ini merupakan cara belajar. Bila tanya dulu baru beritahu. Bila ditanya, pendengar akan buka mata, berfikir, baru diberikan jawapan lebih berkesan daripada direct bercakap. Ya, macam dalam Quran lah firman Allah Ta'ala, ya, kepada Nabi SAW, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah kamu tidak melihat wahai Muhammad? Kata ulama tafsir macam Imam Jalalain, makna lihat di sini tahu, sebab Nabi nak lihat macam mananya, tak beranak pun lagi masa tu. Jadi alam tara, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, kaifa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu buat bertindak terhadap tentera bergajah. Tuhan tanya. Jadi bila tanya tu, buka mata, buka telinga, dia berfikir, lalulah Tuhan beritahu. Ya. Jadi muslimin muslimat memang begitu. Kalau kita tengok Quran,
Qul hal unabbiukum bil akhsarin a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu mahu aku beritahu kepada kamu semua wahai umat manusia, siapakah yang paling rugi amalannya? Tanya dulu. Barulah beritahu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun